الحمد لله العظيم القديم الواحد الجليل الذي ليس له شبيه ولا نظير أحمد حمدا يوافي نعمه ويبلغ مدى نعمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عنه بربوبيته عارف وحدانيته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه بوحيه وختم أنبيائه وجعل حجة على جميع خلقه. Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita nyambung zakarah kita dalam kitab Risalah As-Safsidi. Ada kata muallif rahimahullah ta'ala, wal unsu fi thalathati asya', dan gembira jinak hati, kesenangan tenang hati itu, kesenangan hati itu pada tiga perkara. Apa dia? Yang pertama, unsu bil ilmi wa zikri fil khulwah, wa unsu bil yakin wal ma'rifah ma'al khulwah, wa unsu billahi azza wa jalla fi kulli hal. Unsu bil ilmi, kegembiraan dengan ilmu, gembira dengan ilmu dan zikir dalam khulwah, dalam keadaan bersunyi-sunyian. Padanya ada jinak kesenangan hati, gembira. Wa unsu bil yakin wal ma'rifah mal khulwah, dan kegembiraan, kejinakan dengan keyakinan dan ma'rifah dalam keadaan khulwah. Wa unsu billah, dan berjinak gembira dengan Allah azza wa jalla fi kulli hal, pada setiap keadaan. Qala wa ridha fi salasati asya', dan redha ada pada tiga. Keredaan, sebab redha ni ada pada tiga perkara. Pertama, qabul ahkamillah azza wa jalla, menerima hukum Allah azza wa jalla, apa yang Allah Ta'ala putuskan, apa yang Allah Ta'ala tentukan. Wa taslimu li amrih, dan menyerahkan diri pada perintah Allah Ta'ala. Wa tarkul ikhtiyar alaihi fi qada'ih, dan meninggalkan ikhtiar pada qada', apa yang telah Allah Ta'ala tentukan dah, tinggalkan ikhtiar. Ada ridha pada tiga perkara. Wa ridha, dan ridha, apa ridha? Nizamul mahabbah. Ridha adalah nizamul mahabbah, peraturan cinta. Peraturan cinta adalah ridha. Maknanya orang yang cinta pada Allah Ta'ala pasti reda pada Allah. Orang yang cinta pasti reda pada Allah. Apa kita cinta pada makhluk pun pasti kita reda dengan orang yang kita cinta. Wa nafsu tawakkal, dan jiwa tawakal, mana jiwa yang menyerah diri. Wa ruhul yakin, dan ruh keyakinan. Wa qad zukira an Ayyub as-Sikhtiyani wal Fudail bin Iyad rahmatullah alaihima, dan telah disebut oleh Ayyub as-Sikhtiyan dan Fudail bin Iyad rahmatullah alaihima, annahuma kana yaqulan, bahwasanya mereka berdua berkata, ar-ridha at-tawakkul, ridha ialah bertawakal pada Allah. Qala fa hadhihi syu'ab as-sidqi ma'khuzah min awsafil ilmi. Caban-caban as-sidqi, caban-caban sifat benar, diambil daripada sifat-sifat ilmu. Wa kana Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala, dan bahawa adalah Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala, idza berkata, yaqul berkata, idza kamala as-sidqu as-sadiq lam yamlik ma fi yadayhi. Apabila sempurna sifat benar, kebenaran bagi orang yang bersifat benar, sifat sidqu, lam yamlik ma fi yadayhi, tidak memiliki apa di tangannya. Maknanya tak merasa memiliki apa-apa, walaupun ada dalam poket dia, walaupun ada pada diri dia, dia tidak merasa memiliki apa-apa. Semuanya
adalah hatinya adalah semua milik Allah Ta'ala. Baik sudut harta, baik sudut kelebihan, baik apa saja, semuanya rasanya semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Wa amma syu'abul ikhlas, adapun cabang-cabang keikhlasan, fala yusammal mukhlisu mukhlisan, tidak dinamakan orang yang ikhlas itu akan ikhlas, orang yang ikhlas hatta yufridullah azza wa jalla, sehinggalah dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala minal asbah wal andad, daripada perkara siap persamaan dan juga siap tandingan, tidak membuat Allah sama bagi Allah, buat tasbih bagi Allah Taala, tidak menjadikan tandingan bagi Allah Taala, was-sahibati wal aulad, dan juga isteri dan anak-anak. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala daripada setiap yang sama, siap tandingan, bahkan isteri dan anak-anaknya. Biasanya cara semula jadinya orang itu cinta sayang kepada anak dan isteri, tapi orang yang betul ikhlas pada Allah Ta'ala, cintanya pada Allah Subhanahu wa taala melebihi segala-galanya, walaupun lebih daripada cinta pada keluarga, anak, isteri, pekerjaan dia dan sebagainya. Nah, orang ikhlas dalam mentauhidkan Allah Ta'ala. Summa iradatullah bi iqamati tauhid, kemudian cabang-cabang ikhlas tadi menghendaki Allah Ta'ala dengan menegakkan tauhid, mana hanya ingat Allah Ta'ala. Wa jam'ul hammi lahu wa bihi fil fardi, dan menghimpunkan semua hemah dia bagi Allah dan dengan Allah, mana fikiran dan hati dia fil fardi, dalam menunaikan kefarduan. Qala wa sihhatul yaqini fi salasati asya', sah keyakinan ada pada 3 perkara. Sukunul qalbi ila siqati billah, yang pertama tenang hati ila siqati billah, dengan sebab percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan percaya pada Allah Taala, hati tenang, berharap, hati yang siqah bagi Allah. Nah, jadi melahirkan tawakal dan sebagainya. Wal infirad li amrillah, dan wal inqiyadu li amrillah, dan tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana yakin. Kalau tak yakin tak tunduk. Betul kau ni Tuhan ni, tak kena ni kita ada dunia ni. Pandai kita pada Tuhan hak cipta kita. Wal isfaku wal wajalu min sabiqil ilmi, dan rasa takut pada terdahulunya ilmu Allah. Apa maksud ni? Mana sebenarnya semua kita maklum bahawa kita ni, manusia ni, sama ada celaka atau bahagia. Tu ringkasnya, bahagia atau celaka, dah Allah Ta'ala tentukan dah. Mana penghujung kita di akhirat kelak. Nah, dalam perjalanan kita daripada alam arwah pada alam rahim, pada alam dunia, pada alam barzakh, pada seterusnya bagi al-ba's wan nasar. Ada kita ni bahagia ataupun celaka, semua dah Allah Ta'ala tahu dengan ilmu Allah Ta'ala azali. Sebab itulah orang-orang yang sampai peringkat siddiq, peringkat yang arif, dia tak takut pada su'ul khatimah, dia tak takut pada penghujung penghujung yang buruk, su'ul khatimah. Tetapi dia takut pada su'ul sabiqah, takut pada apa pada ilmu Allah Ta'ala ni mana letak dia. Kadang-kadang orang nampak dia tu su'ul khatimah Allah, tapi tak tahu lagi apa dia, adakah dia sabiqah atau tidak. Kadang-kadang air mati yang teruk, api nampak macam buruk, tetapi penghujungnya boleh jadi baik. Qala wal yaqina awwal wa akhir, bagi keyakinan, orang sifat yakin ada permulaan dan ada akhir. Fa awwaluhu, maka permulaan bagi yakin atau makninah. Makninah dengan mana sini ketenangan, mana tenang dengan janji Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya ifradullah bil kifayah, menunggalkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala bil kifayah, dengan cukup. Makna rasa cukup dengan Allah Ta'ala, rasa cukup hanya dengan Allah Ta'ala. Atau akhirnya oleh qaulih azza wa jalla, kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla,
alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah Ta'ala telah mencukupkan hamba-Nya? Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, wahai nabi, ya ayuhan nabi, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah dan mereka yang bersamamu dari kalangan orang mukmin. Wal hasbu, apa makna hasbu sini? Apa makna hasbu sini adalah al-kafi, mencukupkan. Allah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah, kita baca sikit sama dah. Hasbi rabbi, mana baca pada dengan Allah, cukup dengan Allah Ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah, tak adalah hatiku melainkan Allah. Wal muktafi, dan orang yang rasa cukup. Wal abdur radhi, ialah hamba yang redha bima qadallahu ta'ala, dengan apa yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Qala innama qulna akhirul yakin min wujudi awsafil abdi fi maqamil iman la fi akhiril yakin min al-ilmi. Wa innama qulna, sungguhnya kami kata muallif, kata pengarang, akhir yakin, akhir, puncak akhir pada keyakinan adalah wujudnya sifat-sifat kehambaan pada maqam iman. Itu maksud yakin sini ialah wujudnya rasa awsafil abdi, sifat-sifat kehambaan pada maqam iman. La fi akhir yakin, bukanlah akhir yakin itu tahu tentang hakikat zat Allah Ta'ala, tidak. Bapa walam yablugha dzalika ahadun min khalqillah, kerana tidak akan selama-lamanya sampai seseorangnya daripada ciptaan Allah Ta'ala akan hakikat kunhi, akan hakikat Allah Ta'ala. Bagaimana sabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yablugha ahadun minallah kunha, tidak akan sampai seorang pada Allah Ta'ala akan kunha, akan hakikat. Kita tahu hakikat Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang sempurna iman, orang meninggalkan persoalan apa, di mana Allah, lagu mana Allah, bila Allah. Itu bagi makhluk berlaku, mana, bila, lagu mana, apa semua tu. Qalu ya Rasulullah, maka bertanya sahabat, wahai Rasulullah, inna balaghana anna Isa ibn Maryam alaihi salam kana yamshi 'ala al-ma'. Sahabat tanya, hai Rasulullah, sampai pada kami dengar cerita bahawa Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam jalan atas air. Qala, jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawizdada yaqinan wa khaufan lamasya fil hawa. Kalaulah bertambah lagi keyakinan Isa, Sayyidina Isa, dan takut, maka ia boleh berjalan atas udara. Nah, yang gapo sini? Kurang yakin kau Sayyidina Isa, Nabi Isa? Tidak. Nak ayatnya bagi keyakinan ia boleh bertambah. Hatta para Nabi pun ia boleh bertambah. Kurangnya kita. Tambah. Iman Nabi bertambah. Bukan kata Nabi tak beriman, tapi benda tu boleh bertambah. Dan begitulah keadaan para Nabi, para Anbiya. Keyakinan, keimanan ia boleh bertambah sama-sama. Tak ada had dah. Tak ada limit dah. Limit dah ni. Keyakinan. Mungkin Nabi limit dah. Tak. Ia boleh tambah sama. Nah. Qala wa la yakunu khawfu illa ba'dal yakin, dan tidak ada takut melainkan selepas pada yakin. Melainkan pada yakin. Mana tak takut pada Allah Ta'ala melainkan sudah yakin. Kenapa kita takut Allah? Sebab keyakinan. Keyakinan, contoh yakin Allah Ta'ala akan iqab, akan seksa kita kalau kita meninggalkan perintah dia. Ketakutan itu lahir daripada keyakinan. Wa hal ra'aita khaifan lima lam yastaqinu. Ada kamu kata, Imam Sani kata, ada kamu lihat seorang yang mana takut dengan benda yang tak yakin? Orang takut yakin tu ada tu. Ni belakang ni malam-malam ada masa sekian ni ada hantu ni, orang takut. Kalau orang tak percaya, tak takut gapo, tak takut. Orang yang tahu ular tu bisa boleh mudarat, dia takut. Kalau budak-budak tak kenal gapo, tak kenal barai, kata dia tak takut. Qala muallif rahimahullah wal khawfu fi salasati asya. Takut itu pada 3 perkara. Ada sifat takut ini ada pada 3 perkara. Apa dia? Khauful iman. Takut ni ada 3 perkara. Pertamanya khauful iman, takut
iman. Mana takut dicabut iman. Takut dicabut iman. Takut iman kita ni ya boleh. Nanti kita baca semua pada tahiyat kan. Allahumma sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, tetapkanlah hati aku atas agama. Ya boleh hati dia bolak-balik. Jadi salah satu bentuk ketakutan adalah takut akan iman. Takut fitnah. Mana-mana kita akhir pada sakaratul maut, lagu mana iman kita dipesongkan dan sebagainya. Lagu pengakhiran kita, iman kita. Jadi takut pada cabut iman. Wa alamatuhu, apa alamat, apa tanda dia, apa signal dia takut akan cabut iman? Bazlul juhdi fi mufaraqatil ma'asi waz-zunub. Ada ayat saja aku takut iman aku cabut takut. Ya ada alamat dia mana takut. Kalau kata takut cabut iman apa? Alamat dia bazlul juhdi, mencurahkan kesungguhan mufaraqatil ma'asi waz-zunub, dalam menjauhi maksiat dan zunub dan dosa. Kalau tak jauh ni tidak takut iman dah. Baca apa nama ayat saja, ya dia tambah dia. Ini takut orang muridin. Itu takut orang yang murid ni orang yang menjalani jalan Allah Taala, berusaha dan mujahadah. Mudah-mudahan kita pada tidak bermasuk dalam golongan ni dah. Wa khaufus salbi, yang kedua, khaufus salbi, takut akan ditarik akan kelazatan ibadah, takut ditarik nikmat. Wa alamatuhu, dan alamatnya al-khasyatu wal isfaq wal wara', sifat takut dan juga wara', menjauhi daripada perkara-perkara syubhat. Ni siapa ni takut begini ni? Hak ni biasa levelnya wa huwa khauful ulama billahi azza wa jalla. Ini level takut ulama dengan Allah azza wa jalla, takut salbi, takut ditarik akan kelazatan ibadah, takut ditarik nikmat. Yang ketiga wa khauful faut, takut lupu. Takut lupu apa? Lupu kasih Allah Taala, cinta Allah Taala terhadap dirinya. Dia fikir Allah Taala terhadap diri dia. Apa alamat dia, apa tandanya? Wa alamatuhu bazlul juhdi fi talabi mardahi lahi, iaitu alamat dia takut, alamat dia menumpahkan, mencurahkan kesungguhan dalam menuntut keredaan Allah Taala, biwujudil haibah, dengan wujudnya rasa haibah, rasa hebatan Allah Taala, wal ijlalillah azza wa jalla, dan meninggikan, memuliakan rasa besar Allah, mengagungkan Allah azza wa jalla. Wa huwa khauful siddiqin, ini takut golongan siddiqin, golongan orang yang benar. Wa maqamur rabi' fil khaufi, dan maqam yang keempat pada takut, khassallahu bil malaika wal anbiya, yang mana sifat ini dikhususkan Allah Ta'ala takut para malaikat dan para anbiya alaihi salam. Itu apa dia? Wa huwal khauful azam, iaitu wa huwal khauful azam, dia khauf azam, itu khauf yang paling besar. Kalau khauf azam yang mengagungkan, ma'annahu, sedangkan mereka ni malaikat dan anbiya ni aminuna fi anfusihim, telah diamankan oleh Allah Ta'ala, telah diamankan daripada apa maksud apa, daripada isyarat apa dia, malaikat ni mana ismah daripada dosa. La ya'suna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru, tidak pernah menderhakai Allah Taala. Dan para anbiya ni dah janjikan Allah Taala dengan syurga dan sebagainya. Sedangkan mereka ni diamankan diri mereka bi amanillah, dengan jaminan, dengan keamanan Allah Taala bagi mereka. Jadi apa takutnya? Wa khaufuhum ta'abbuduhu lillahi ijlalan wa 'azaman, tapi takut mereka kerana beribadat pada Allah Taala dengan keadaan ijlalan, yang mengagungkan dan membesarkan Allah Taala, mengagungkan sifat dan zat Allah Taala. Habis wal mahabbatu fi salasati asya', dan cinta mahabbah itu pada tiga perkara. La yusammal muhibbu muhibban lillahi azza wa jalla illa biha, yang mana tidak dinamakan muhibbu, mencintai, orang yang mencintai ini betul-betul yang pecinta Allah yang sebenar-benarnya, melainkan dengannya, dengan tiga perkara. Apa dia? Mahabbatul mu'mini fillahi azza wa jalla, pertamanya kasih kepada orang mukmin kerana Allah azza wa jalla.
Oh, kalau kata dia ni cinta sayang Allah Ta'ala tapi tak sayang pada orang lain, tak sayang pada mukmin kerana Allah Ta'ala, tak ada. Itu bukan cinta yang benar. Cinta yang benar dan cinta pada orang mukmin kerana Allah Azza wa Jalla. Apa alamat dia, apa tandanya? Wa alamatu zalika, tandanya kaful aza anhu, menahan diri daripada menyakiti mereka, menahan diri tangan, mulut, kaki, fikiran, hati, mata daripada menyakiti orang mukmin. Wajabul manfa'ilahin, dan menarik manfaat kepada mereka ala sabili syariatul Muhammadiyah, pada syariah Muhammadiyah. Wa mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lillahi azza wa jalla. Yang kedua, kasih pada Allah azza wa jalla, kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah azza wa jalla. Apa alamat dia? Wa alamatu zalika, alamat dia ittiba'u sunnah, ittiba'u sunnati, mengikut sunnah Nabi. Jadi tidak dapat dibuktikan, tidak apabila seorang itu kata mendakwa kasih pada Rasul sedangkan tidak mengikut sunnah Nabi, apalagi buat perkara yang dilarang oleh Nabi, tidak benar kasih pada Rasul. Bila tidak kasih pada Rasul, tidak ada sifat mahabbah. Yang ketiga, qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, qul in kun zikruhu, man firmannya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah sekiranya in kuntum, sekiranya kamu cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Orang yang cinta pada Allah, dia ikut Nabi, yuhibbukumullah, nescaya akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa mahabbatullah azza wa jalla, yang terusnya, pertamanya kasih pada mukmin yang lain, yang kedua kasih pada Rasul, yang ketiganya mahabbatullah azza wa jalla, kasih pada Allah azza wa jalla fi isari ta'ati ala maksiyah. Pada apa? Pada mengutamakan taat berbanding atas maksiat. Utamakan apa yang diagungkan, apa yang disuruh oleh Allah azza wa jalla berbanding pada maksiat. Wa yuqalu, dan dikatakan mahabbatullah adalah zikrun ni'mah, dikatakan zikrun ni'mah yurisul mahabbah. Apabila kita menyebut, kita mengingati akan nikmat, akan mewarisi al-mahabbah, mewarisi cinta, sifat mahabbah. Wal mahabbata awwalu wa wastu wa akhir. Dan bagi sifat mahabbah, kasih cinta ini ada permulaan, ada pertengahan, dan ada akhir dia. Apa permulaan dia? Fa awwaluha mahabbatullah bil ayadi wal minan. Yang pertama, awal dia, permulaan dia ialah kasih Allah, kasih bagi Allah bil ayadi wal minan, dengan segala pemberian, dengan segala pemberian, dengan nikmat Allah azza wa jalla, Allah Taala bagi pada kita, maka kita kasih. Itu permulaannya. Kita tengok pada Allah Taala, tak ada yang ada pada kita, apa saja kita miliki adalah semuanya daripada Allah azza wa jalla, maka kita kasih. Jadi permulaannya gitu, tak ada tersapa penghujung lah. Waktu pun tak boleh nak buat lagi, tak boleh nak lahirkan rasa bersyukur, rasa kasih, lihat kepada pemberian. Kita kadang-kadang kaya pada orang bapa, walaupun dia jahat, dia berapa pun, oh tak sayang dia apa, dia beri seumur kita berguna gitu, kita sayang dia. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, julibatil qulubu ala hubbi man ahsana ilahi. Memang dijadikan tabiat hati itu untuk kasih kepada orang yang baik kepada dia. Kalau kucing pun kalau kita baik dia, ayah saya kita. Apa haiwan pun kalau baik sama, ayah saya kita. Hampir lembu pun kadang-kadang nitik ayah mata dia. Saya bawa baik dia. Wa min ahsan min Allah ahda wa rahmat wa ra'fah. Dan tak adalah siapa lagi yang lebih baik daripada Allah Taala pada buat rahmat, buat kasih sayang, turut janji dan kasih sayang, wa tajawaz, dan apa siapa, dan tak ada hal lebih illallahul halimul karim, Allah Taala al halimul karim. Waktu permulaannya kita tilik kepada pemberian, tak ada tanding pemberian Allah Taala
Walaupun makhluk bagi kita, hakikatnya semua mari daripada Allah Ta'ala. Jadi tak ada sebab kita tak kasih pada Allah Ta'ala. Kalau kita boleh kasih kepada makhluk yang kita rasa dia beri getukan pada kita, mana semuanya mari pada Allah Ta'ala. Itu permulaannya. Wa wasduha, dan pertengahannya imtisalul awamiri, kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangannya, bahaisu la yafkiduka fima amaraka bi. Sekira-kiranya mana pertengahannya, peringkat keduanya kita kasih pada Allah Ta'ala, kita tak buat, kita buat habis Tuhan suruh, kita tinggal Tuhan lagi, sekira-kira lagu mana tidak didapati. Kira kalau Allah tengok kita tidak mendapati, kita ni pada tidak rasa kita hilang, tak ada, bukan tidak jadi hilang, kita pada tempat hak Tuhan suruh. Tuhan suruh semaya, mana kita tak ada, Tuhan suruh tak ada, kita tak masuk dari list, tidak. Menjaya kita tak hilang kita pada tempat Allah Ta'ala suruh. Wala yajiduka fi manhaka anu, dan tidak mendapati kita pada tempat Tuhan lagi. Tengok tempat lagi ada kita sini. Adli perbuatan hak Tuhan lagi, ada kita sini. Tidak. Tidak. Fa iza waqa'tal mukhalafah zahabal i'tirafu biha. Apabila kita jatuh pada mukhalafah, pada menyalahi perintah dan larangan Allah Ta'ala, maka tak adalah iktiraf, hilanglah pengakuan kasih kita pada Allah Ta'ala, wal inkilabu anha fil hindan, berbaliklah daripada mahabbah, tak ada mahabbah dah. Jadi kita buat Tuhan lagi, kita buat tak ada mahabbah situ, tak sayang. Wa a'laha, itu pertengahan. Wa a'laha, dia hak tinggi sekali, peringkat tinggi sekali. Ada permulaan pertengahan. A'laha al-mahabbatu li wujubi haqqillah azza wa jalla, kasih dengan sebab wujudnya hak Allah azza wa jalla. Qala Ali bin Fudail rahmatullah taala, kata Ali bin Fudail rahmatullah taala, innama yuhibbullah azza wa jalla li'annahu Allah. Sungguhnya dikasihi cinta pada Allah Ta'ala kerana huwa Allah, kerana dialah Allah. Nak tinggi sekali. Apa sebab cinta Allah? Kerana huwa Allah, kerana ya Allah. Nak sampai situ, kena permulaan dulu adalah kita lihat pada nikmat Tuhan bagi. Yang pertengahannya kita buat Tuhan suruh, tinggal Tuhan lagi. Sehingga tidak dapati kita pada tempat yang dilarang Allah Ta'ala. Semua kita ada pada tempat Allah Ta'ala suruh. Qala rajulun lit-tawus awsini. Berkata seorang laki-laki pada Tawus, pada Imam Tawus radhiyallahu anhu, awsini, wasiatkanlah padaku. Qala, kata Tawus, usika an tuhibballah hubba, aku wasiat pada kamu supaya kamu cinta pada Allah Ta'ala, hubban, akan kasih, akan cinta, la yakunu syai'un habbu ilaika min, yang mana tak ada mu kasih kepada suatu lebih daripada Tuhan. Wa khafhu, dan takutlah pada Allah, khaufan hatta la yakunu syai'un akhwafu ilaika minhu, dapat tak ada mu takut lebih daripada mu takut Tuhan. Warjullaha raja'an yahulu bainaka wa baina zal khauf, dan haraplah pada Allah Ta'ala, di mana harap, pengharapan, pencarian yang dibatasi dengan rasa takut. Harap saja tak ada takut, maka langgar tara juga. Ya harap kena ada batas dengan takut. Wardi linnas ma tardal nafsi, dan redakanlah, reda pada manusia apa yang mureda pada dia. Mana kita tak buat, kalau kita tak suka satu benda, jangan kita buat pada orang lain pun begitu juga. Kum faqad jama'ta, maka apabila kita buat begitu, maka telah menghimpunkan ilmu Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Apabila kita buat benda ni, apa dah? Kalau kita mula, pertamanya cinta pada Allah, takut pada Allah, harap dibatasi dengan khauf dan takut. Yang ketiga, yang keempat, tak lepas baik pada makhluk, kita menghimpunkan ilmu Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Summa alam anna al-ijlal wa ta'zim al-haya'i, sungguhnya benar ketahuilah bahawasanya ijlal wa ta'zim, mengagungkan, membesarkan Allah ni, minal haya'i, daripada rasa malu. Dan kalau kita nak bandingkan dengan malu,
dengan malu ni, sifat ijlal membesarkan dan sifat malu ni, bimanzilatir ra'si minal jasad, kedudukannya umpama dengan kepala daripada jasad. Umpama kepala dengan jasad boleh pisah tak? Kepala dengan jasad. Kalau pisah kita tak panggil orang panggil langsui. Fala ghina li ahadihima an sahibi, maka tidak dapat mana tak dapat tidaklah. Mana perlu pada salah satunya, pada keduanya ada persatunya, satu pada keduanya an sahibi, tak dapat tidak dipisahkan pada malu dan mengagungkan. Fa iza stahyal abdu, apabila malu seorang hamba, seorang hamba tu memiliki sifat hayat malu min rabbih, pada Allah, pada Tuhan yang azza wa jalla, azama wa ajalla. Apabila kita ada rasa malu pada Allah Ta'ala, kita akan mengagungkan, kita akan besarkan. Kalau tidak ada rasa malu, kita akan lahir sifat ta'zim. Bagaimana kita sebut dalam setiap kali sembahyang kita Allahu Akbar, kita mengagungkan rasa hebat Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada rasa malu pada Allah Ta'ala, kita akan lahir sifat hebat, sifat mengagungkan Allah Ta'ala. Wa aslu hayat, dan asal punca pada rasa malu itu adalah al-muraqabah lillah azza wa jalla. Kita rasa sentiasa diawasi, sifat muraqabah, mana rasa diawasi oleh Allah azza wa jalla. Wal muraqabatu fi salasati asya' lagi pula. Muraqabah, perasa muraqabah ni pada 3 perkara. Muraqabah bagaimana tafsir hadis Jibril, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu rara. Ihsan yang mana menjadi kesempurnaan bagi Islam dan iman ialah kita rasa kita buat satu perkara dengan ada musyahadah, rasa kita ni seolah lihat Tuhan, mana lihat dengan mata hati kita. Kita lihat ingat Tuhan, kita dengar ingat Tuhan, kita rasa ingat Tuhan. Kalau tak ada gitu pun, fa illam takun tarau fa innahu yara, rasa diperhatikan oleh Tuhan. Itu kata muraqabah. Jadi muraqabah ni pada 3 perkara. Pertamanya muraqabatullah fi ta'ati bil amal. Muraqabah dengan Allah Taala, rasa diawasi Allah Taala fi ta'atihillah, fi pada taat, pada dalam mentaati Allah Taala adalah bil amal, dengan amal, dengan kita melaksanakan amal. Dengan kita sentiasa kita beramal, kita sentiasa rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa muraqabatullah fi ma'siyati bitarki, dan rasa diawasi, muraqabah pada Allah, rasa diawasi Allah Ta'ala pada dari konteks maksiat adalah kita meninggalkan maksiat. Wa muraqabatullah fil hami wal khawati, dan muraqabah pada Allah Ta'ala diawasi oleh Allah Ta'ala pada ham, pada hemah dan lintasan-lintasan hati, pada keinginan dan lintasan hati. Liqauli Nabi sallallahu, dan muraqabah Allah Ta'ala, rasa diawasi, sentiasa rasa diawasi pada Allah, dengan Allah Ta'ala pada setiap lintas keinginan, lintas hati. Sebagaimana firman Allah pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubudullah ka'annaka tarah, sembahlah pada Allah Ta'ala sebagaimana seolah-olah melihat Allah Ta'ala, mana lihat mata hati kita. Fa illam yakun tarahu, sekiranya kamu tidak dapat lihat tu, fa innahu yara, maka sebenarnya Allah Ta'ala melihat. Qala wa muraqabatul abdillah azza wa jalla ashaddu ta'ban 'alal badani min mukabadati qiyamil lail wa syiyamin nahar wa infaqil mal fi sabilillah. Dan kata musannif, kita nak rasa muraqabah seorang hamba pada Allah Ta'ala, muraqabah hamba Allah Ta'ala, mana kita rasa nak ada rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, lebih penat pada badan kita, benarnya penat lagi, payah lagi daripada kita nak qiyamul lail. Ada kita boleh qiyamul lail tapi tidak rasa kita diawasi Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang orang qiyamul lail tapi dia rasa dia diawasi oleh manusia, maka dia semakin rajin buat tugas ni. Nah, berarti nak rasa muraqabah pada Allah Ta'ala ni lebih penat lagi pada badan, lebih susah lagi untuk kita nak mujahadah ni, berbanding dengan kita penatnya kita qiyamul lail, penatnya kita, khususnya kita puasa pada siang hari, dan kita infak, kita nak belanja jalan Allah Ta'ala ni penat juga. Allah agak rugi tu mak tiga. Penat juga tu. Tapi nak muraqabah, nak rasa muraqabah tu lebih penat lagi, panas lagi. Wa qad zukira an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu kana yaqul, dan telah disebut bahawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahawa berkata, inna lillahi fi ardi aniyatan, sungguhnya bagi Allah Ta'ala dalam bumi ini ada aniyah, ada bekas. Wa inna min aniyatiha, ni pun pamerlah. Wa inna min aniyatihi fiha alqu, dan sungguh
daripada antara bekasnya adalah al-qulub, hati-hati. Bekas Allah Ta'ala nak isi dengan hati-hati manusia. Fala yaqbalu minha, dan Allah Ta'ala tak terima daripada bekas hati-hati kita ni, melainkan illa ma safa wa saluba wa raqa, melainkan hati yang bersih, hati yang kukuh, yang keras, yang kukuh, wa raqa, dan lembut. Apa dia maknanya? Wa ma'na zalika, makna itu, makna hati yang bersih, hati yang teguh, hati yang lembut, anna safa al-qalbi lillah azza wa jalla, sungguhnya bersih hati. Safa-safa ni kata tasawuf ni, bersih, suci hati ada pada Allah azza wa jalla bittiba'i amri wa nahwi, dengan kita melaksanakan turuhannya dan menjauhi larangannya. So hati bersih. Wa musyahadat sirki wal isfah, dan menyaksikan benar, cepat benar, dan juga kasih sayang. Wa safa'atu li Rasulillah azza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqabulin, dan bersihnya hatinya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan biqabuli, dengan kita menerima ma'ata bihi, apa yang datangkan oleh Nabi, qaula wa amal wa niyah, sudut perkataan, perbuatan juga niat. Mana suci hati pada Allah dan Rasul, dan juga wasafahu lil mu'min, dan bersih hati pada mukmin. Bagaimana bersih hati pada mukmin? Bi kafil azza, dengan menahan diri daripada menyakiti, wa isal naf, dan menyampaikan manfaat. Jadi orang yang suci hati adalah apa dia? Suci hati pada Allah, suci hati pada Rasul, dan suci hati kepada orang mukmin. Bukan suci hati ini suci hati pada orang saja, suci hati pada Allah. Bukan suci hati pada Allah saja, suci hati pada Rasul dan orang mukmin. Ini tiga. Wa amma tu mana safa. Safa, salub, raqa. Bersih. Yang kedua, kukuh, teguh, keras. Apa dia? Wa amma qawluhu, ada pun katanya saluba, hati yang keras, hati yang teguh. Fa ma'nahu, maka maknanya qawiyyu fi iqamati hududillah azza ta'ala, kuat dalam menegakkan undang-undang syariah Allah Ta'ala, wal amru bil ma'ruf, dan melaksanakan amal ma'ruf, wa nahyi 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Itu maknanya hati yang kuat, tidak lemah. Wa qawlu wa raqa, dan kata maksud raqa, hati yang lembut. Yang ada tiga perkara, safa, saluba, raqa, yang jadi ada bekas Allah Ta'ala muka bumi pada hati orang yang bersih, yang teguh, dan yang lembut. Apa maksud lembut sini? Fariqah ala wajhaini, riqah, hati yang lembut, yang terima oleh Allah Ta'ala ada pada dua perkara, iaitu riqatan bil buqa Allah, lembut dengan menangis, mana ia mendatangkan tangisan kerana takut, kerana rindu pada Allah Azza wa Jalla. Ini hati lembut. Kalau kita tak boleh nak menangis kerana takut dan kasih dan rindu pada Allah Ta'ala, tidak ada hati lembut lagi. Wa riqqatan birrafah, dan lembut dengan kasih sayang, dan lembut dengan kasih sayang. Dua. Pertama, riqqa bil buka, lembut dengan tangisan. Yang kedua, lembut dengan mendatangkan kasih, dengan kasih sayang. Wabillahi taufiq wa huwa hasbuna wa ni'mal waqil. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la